kempen kita ni on track. Memang kita menjangkakan sebagai parti yang bertentangan dengan kerajaan persekutuan. Cabaran dia lebih besar ya, tapi kita dapat atasi apa saja halangan yang ada depan kita. Saya nampak kempen telah menimbulkan gelombang. Ada gelombang sekarang ni. Saya rasa lega sikit lah. Subuh lagi lah. Main subuh, lepas tu terus pergi sarapan dengan orang ramai, pergi ziarah rumah ke rumah, pergi melawat orang sakit dan sebagainya. Sampai ke tengah hari, kemudian sambung pula dalam jam 2.30 pukul 3 petang sampai 6.30 petang. Kemudian malam lagi ada ceramah lagi. Saya pun tak sangka kata saya akan dipilih untuk bertanding. Oh ya kan? Walaupun mana dari segi mengepalai mengetuai PH ni dah sejak daripada tahun sudah lagi sebelum daripada pilihan raya umum yang lalu. Apapun kita mengambil tugas dan tanggungjawab ini selepas daripada kita berbincang dengan kawan-kawan dan mempersiapkan jentera kita bersama dengan rakan-rakan dalam gabungan perpaduan itu Barisan Nasional. Jadi alhamdulillah lah kita dapat move secara yang baik. Alhamdulillah PN ni dulu mungkinlah kita pakai cara tradisi. Nampak sukar maklumat kita jadi lambat pasal kita menentang satu rejim kerajaan persekutuan, tetapi alhamdulillah dengan adanya banyak medsos media sosial, ada tim kempen yang hebat. Sekarang ni sama cepat. Jadi dari segi media, walaupun kita tak dapat media mainstream, tak boleh masuk TV mainstream lah maksud saya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ni maklumat kita cepat juga, guna kaedah-kaedah lain lah. Saya rasa saingan dari segi penggunaan media, kempen kita berkesan. Seminggu ni tak nampak yang kekok lah. Tak ada lagi dengar tani sangkut tak ada. Semua saja. Saya rasa ini satu ground yang baik. Sekarang ni semua orang ada gadget. Maklumat kita masuk through gadget sampai ke dapur rumah orang. Makcik-makcik pun dapur boleh semua dapat. Boleh dah. Ada makcik 70 lebih pun duk kais dah. Dapat scroll. Dapat cari. Malah ada Lucy tak keluar ni. Dapat cari ya. Dapat cari. Scroll jumpa berhenti. Betul. So dapat positif. Positif. Nah, bila orang faham dari segi konsep senang. Kan? Sebab ada yang redah. Ada yang sampai tek-tek dia lawan lagi. Jadi hari penamaan calon ini nampaknya masih sejuk lah. Dari segi kehadiran kedua-dua belah pihak ni sama banyak. Berbanding dengan pilihan raya umum yang lalu, memang saya akui jumlah kehadiran daripada Perikatan Nasional itu besar berbanding dengan daripada PH. Begitu juga dengan BN lebih besar daripada PH di kebanyakan tempat di Kedah ini khususnya. Tapi dalam ini bila kita lihat gabungan kedua-dua antara PH dan BN ni, jadi kita nampak bahawa dengan kekuatan PN tu lebih kurang sama banyak. Kekuatan PN itu tidak nampak pada hari penamaan calon bagi saya. Mereka sudah gagal pada satu waktu dan satu ketika awal. Sebab berperang ni, saya anggap bukan kita berperang, pilihan raya ni macam orang mintui. Faham lah tu mintui. Kalau kita gagal memecah tembok yang pertama tu, jadi sampai akhir kita akan sukar untuk memecah. Jadi kempen pula masih perlahan, masih sejuk. Selalunya memang begitu. Dalam tradisi pilihan raya ni, minggu pertama dia masih sejuk lagi. Kepanasan itu akan berlaku pada minggu kedua. Namun penerimaan pengundi ni sangat hebatlah bagi saya. Bila saya pergi turun ke bawah sebagainya, pengundi-pengundi daripada BN ni, Barisan Nasional ni, mulai faham apa kerjasama yang telah pun dilakukan kebaikan daripada kerjasama gabungan perpaduan dan sehingga membentuknya Kerajaan Malaysia Madani. Dan inilah keinginan untuk mereka lihat bahawa Kedah juga harus sama dengan kerajaan pusat, iaitu Kedah Madani, Kedah Perpaduan Malaysia, Perpaduan Madani. PH bergabung dengan BN. Kempen kita pergi undi BN dapat PH, undi PH dapat BN. Jadi dia lebih berkesan lagi pasal kedua-duanya ada burden, ada masalah ada masalah masing-masing. Jadi kempen kita tak teruk dah. Dulu kita kena attack dua kubu, sekarang kita hentam satu kubu sekali jalan. Jadi tiga-tiga tu boleh maintain, tak ada masalah apa. Nak terbalik kan, semua kalau gabung itu PRU 14 adalah kelebihan mereka, tapi ambil undi parlimen mereka teruk bos. Agak besar ke? Besar 20,000 30,000 ya. balikkan. Nak balikkan 30,000 tu bukan senang.
Ya. Kalau mereka boleh balik ambil setengah 15,000 mesti kalah lagi. Saya kita ni 21. Yes. Kalau dapat 25 boleh tubuh kerjaan pun kita letak matlamat ni high kan. Kita letak di langit. Kalau sampai di awan pun lah ikutkan harapan di langit biru kan. Kalau sampai di awan ke alangkah baiknya. Apa komen Datuk sendiri tentang keyakinan oleh Datuk Seri Sanusi yang mana Ya. PN mampu mendapat 33 kursi dalam PRN kali ini? Silakan. Kita harus bercakap dalam bahasa realistik. Saya suka bercakap dalam bahasa realistik, tapi saya lihat Sanusi dia bercakap dalam bahasa bombastik. Bombastik. Bombastik ni dia nak memberikan keyakinan kepada diri dia dan juga ahli-ahli dan penyokong-penyokong dia bahawa kita boleh menang 33. Saya pun boleh kata kalau dari segi bahasa bombastik saya kata 30 kursi. Sudah dapat 23 besar lah. Tetapi saya tetap bercakap dalam bahasa realistik. Di mana-mana saya kata bahawa apa yang kita lakukan dan apa yang simulasi yang kami lihat dan buat, kita yakin, saya yakin 16 kursi dalam. Tapi 16 belum buat kerjaan Ya, negeri. betul, betul. Sebab itu ini bahasa yang realistik. Saya maksudnya- bercakap realistik. maksudnya Saya tidak mau berbohong kepada ahli dan sebagainya. Saya nak supaya ahli-ahli bekerja bergerak ke arah untuk menambahkan sekurang-kurangnya 3 kursi lagi untuk memastikan kita mendapat majoriti mudah. Majoriti mudah bagi membentuk sebuah kerajaan. Sebab itu saya penuh yakin bahawa kalau 16 kursi itu dalam tangan, maka sudah pasti kalau kita dapat menganjak undi kita dan dapat menarik balik undi yang lari daripada PH, yang lari daripada BN pada pilihan raya umum yang lalu, sebanyak 10% saja lagi dapat dikembalikan. 10% saja lagi, insya-Allah kita akan melepasi 19 kursi. Ya, majoriti mudah. Sebab itu simulasi ini satu yang dibuat oleh tim dalam PH, yang kita harus bekerja ke arah mendapat 10% lagi untuk tambahan membawa balik undi yang lari pada pilihan raya umum yang lalu. Jadi saya sangat yakinlah dengan penemuan-penemuan ini, insya-Allah. Saya rasa dah orang Kedah dia faham yang main attack tu orang luar. Yang main attack tu orang luar. Orang Kedah sendiri dia faham. Sebelum ini dah ada tindakan. Lepas tu Hamid duk tenyeh lagi kan lah. Nampak hang jahat lah. Jadi hang jahat lah. Jadi kita dah jawab sepenuhnya apa yang kita ada. Saya rasa tak ada apa yang nak disembunyikan pun. Jadi duduk bina naratif, duduk bina persepsi bahawa kita ada salah laku, tata kelola tak betul apa semua. Benda-benda itu telah dijawab oleh jabatan-jabatan dan agensi. Dan kita pun dengan penuh keyakinan sebab kita tak ada buat salah apa. Kita confident isu ni tak akan pergi ke mana-mana pun. Akhir sekali dia akan makan tuan. Dia akan makan diri. Jawab apa yang fakta sebenar yang ada di pihak kita kerajaan negeri. Adapun selepas pada itu mereka nak menambah itu terpulang. Kita serahlah kepada masyarakat untuk menilai. Sekarang ni kita jawab apa yang patut saja. Sebenarnya pasal apa hampa main attack di Kedah? Tentulah ada pasal kan. Sebenarnya orang pun nilai takkan Kedah saja ada pilihan raya. Semua jentera kerajaan persekutuan, menteri-menteri, timbalan menteri semua top-top kan dia main tumpu di sini. Pasal apa? Nusi ni hebat sangat kah pasal nak kena angkut main semua salah aku. Jadi bila serangan kuat secara organiknya defense pun akan lebih kukuh lah. Ya, saya nampak seimbang. Macam COVID bila serang, kita punya body pun menghasilkan antibody kan, yang kuat lah untuk bertahan. Saya rasa Bahawa ia memberi satu kelebihan pula bila orang Kedah mungkin dia marah kerana MB dia kena serang sangat. So apa reaksi Datuk tentang isu ni? Saya fikir tak ada manusia yang punya akal, yang punya sebab sekarang bagi saya pengundi sekarang pengundi yang berteraskan kepada knowledge, pengundi yang bukan lagi bermain dengan sentimen. Kalau dalam pilihan raya umum yang lalu mereka banyak bermain dengan sentimen dan sentimen itu sudah mulai menurun. Sebab itu saya berkeyakinan tsunami bukan berlaku hari-hari. Ombak laut juga tidak berlaku sepanjang masa. Kalau ombak laut berlaku sepanjang masa, Azrul, nelayan tak boleh keluar ke laut, kita pun tak makan ikan. Betul. Jadi begitu juga dalam situasi ini, rakyat sudah mula melihat kepada pemikiran dan melihat kepada fakta. Jadi sebab itu saya kata tak ada orang yang punya pemikiran yang jelas dengan apa yang berlaku ini. Mereka perlu mempertahankan Sanusi dan juga Perikatan Nasional. Perkara yang cukup jelas, bukan sahaja REE dengan isu penghinaan kepada raja, isu menghina individu peribadi, Gigi Rafizi, Menteri Besar tidak cukup inci, Chokya dan sebagainya. Jadi malah adik sendiri diaibkan di khalayak ramai. Jadi orang
saya tak fikir ada orang nak mewarisi adab dan akhlak ini kepada generasi yang akan datang. Saya tidak mau mewarisikan kepada generasi yang akan datang ini akhlak ini kepada anak-anak saya. Saya fikir begitulah juga yang ada kepada masyarakat. Cakap senohong gelama ikan duri, cukup cakap berbohong, cakap juga mencuri. Saya boleh kita apa? Ya, sebab itu bagi saya lah bahawa isu REE ini satu benda yang sangat besar. Sebab mereka selalu menguar-warkan bahawa kita mempunyai simpanan sebanyak 60, nilai dia 60 bilion, tapi satu sen, orang Kedah kata sekepiang pun tak boleh pada orang Kedah, tapi sebaliknya 13 juta dibawa lari, entah siapa yang membawa lari. Ini kelemahan pentadbiran kerajaan itu sendiri. Ya, tepat, masalahnya tepat. Pasal senarai nama calon ni, kita lihat calon-calon yang diletakkan kali ni, ada yang dikenali, ada yang popular, ada yang muka baru, ada yang penyandang. Jadi calon semua orang ni, untuk first time ni semua orang tak besarkan lah. Termasuk jadi calon ni, saya rasa gemuruh tu tetap ada walaupun kali kedua. Gemuruh tetap ada. Itu proses biasa saja. Tidaklah kita memilih adu-adu ni yang pandai bercakap semua. Pasal lazimnya orang pandai bercakap tak pandai kerja. Lazimnya. Cakap pandai. Ada orang yang multi talent. Ya. Ada orang yang biasanya kalau dia kerja pandai, cakap kurang sikit. Betul. Contohnya penulis kalau dia menulis je, dia kalau nak suruh dia cakap dia kurang sikit. Betul. Sama dengan orang kerja pun. Jadi kalau saya dah tengok orang yang pandai bercakap, cakap betul-betul ya. Kerja tak jadi. Ramai pemimpin saya kenal yang hanya tahu bercakap, kerja tak jadi. Ya, betul. Jadi saya rasa kalau nak ukur prestasi calon dari segi pandai bercakap, saya rasa tak betul lah. Pasal kita nak pilih dia tu untuk bekerja, bukan untuk bercakap. PHBN ini satu line up yang menggabungkan antara mereka yang punya pengalaman dengan mereka yang punya pencapaian dalam setiap individu dalam pengurusan bisnes mereka dan sebagainya, dan juga yang profesional. Saya tunjuk contoh macam calon baru di Bukit Kayu Hitam. Dia seorang pakar matematik, Cikgu Non. Seorang pakar matematik. Dan sampai sekarang dia masih mengajar matematik, mempunyai kelas tuition yang dia buat. Dia seorang yang sangat dikenali. Kita lihat bahawa seorang yang mengajar orang berakhlak mulia tetapi menyokong orang-orang yang membawa adab dan akhlak yang tidak baik. Itu saya pun jadi kontradik nampak lihat Hill ini. Kemudian calon kita juga berpengalaman, Datuk Mahathir Khalid, bekas Menteri Besar Kedah dan juga bekas Menteri Kabinet, dan beberapa orang bekas Esko Kerajaan Negeri, Dr. Ismail, Asmirul, Zamri, Datuk Zamri. Mereka ni sudah ada pengalaman, dan saya bukan nak angkat sendiri saya juga bekas Timbalan Menteri yang tahu tentang soal pentadbiran berbanding dengan line up yang ada dalam PN. Dan kita lihat selama kerajaan 3 tahun ini, one man show daripada Sanusi berbanding dengan esko-esko yang lain. Jadi esko penerangan jarang membuat kenyataan tidak menjadi jurucakap pada kerajaan, tetapi yang jadi jurucakap pada kerajaan ialah Sanusi sendiri. Jadi ini saya perjuangkan di Perikatan Nasional. Sebab mereka tu dulu asalnya bersatu. Kemudian tu kebanyakan perjuangan ni dia ikut Tun Mahathir. Tun pun nampak rapat dengan PN. Dia pun dah hadir program besar di Kota Baru baru ni. Dan dia pun secara terbuka minta sokongan kepada Perikatan Nasional. Saya rasa pejuang tak akan lari ke PH. Mereka akan beri undi kepada PN. Pejuang pernah bertanding di bawah bendera PKR. Ya, sama dengan bersatu sekarang ni pun sama. Betul, sama. Betul. Jadi itu tidak membimbangkan. Saya pun berharap juga MIC dan MCA yang tidak bertanding juga, ahli-ahli MIC penyokong mereka akan beri sokongan kepada PN. MCA pun saya berharap. Ada nampak tak bunyi-bunyi? Ada. Saya berharap bunyi-bunyi itu menjadi kenyataan lah. Pasal ialah ini nasib yang dihadapi oleh dua parti tertua saya fikir dalam Barisan Nasional. Apabila UMNO berkawan dengan PH, tiba-tiba rakan lama mereka tidak mendapat kerusi kerana parti yang mereka baru berkawan itu pun parti racial. Ada Cina dalam DAP, ada dalam PKR. Jadi kesian lah kat mereka. Jadi tentulah ada perasaan tu kan. Saya harap perasaan itu diterjemahkan di kertas undi lah PN. Saya tak nampak pejuang akan bersama dengan PHBN dari segi kepimpinan dia, tetapi dari segi pengundinya, saya percaya bahawa sebahagian daripada mereka adalah mempunyai jiwa untuk tidak mahu bersama dengan parti yang menunggang agama. Itu saya memahami tentang selok-belok kelompok mereka ni, dan sebahagian daripada mereka itu telah bersama dengan Amanah sekarang ni. Khususnya kalau di kawasan Pokok Senang tu, saya boleh mengenali mana golongan geng-geng pejuang yang
yang sudah pun bersama dengan parti amanah. Begitu juga dengan pengundi atas pagar. Dia ada dua lah, first time voter satu, yang satu lagi ialah pengundi atas pagar, Yes. yang terdiri daripada mereka yang belum membuat decision, pendirian. Yes. Tetapi saya percaya akhirnya dengan gambaran yang ada, yang diperlihat pada hari ini, apa yang berlaku dan dilakukan oleh kerajaan persekutuan, saya percaya bahawa mereka akan bersama dengan kerajaan perpaduan, dan ini juga merupakan keinginan untuk mereka melihat di negeri Kedah ini khususnya, mereka tahu bahawa tanpa kerajaan persekutuan, tanpa kerajaan pusat, maka Kedah sukar untuk nak melangkah lebih jauh. Sebab itu apabila kerajaan mengumumkan peruntukan 3 bilion untuk memperbaiki upgrade saliran air bagi kawasan pertanian muda ini, saya percaya bahawa mereka harus berfikir, kalau tanpa kerajaan negeri yang memberikan kerjasama untuk pengambilan tanah dan sebagainya, maka projek 3 bilion itu tidak dapat dilaksanakan. Dan inilah realistiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim melihat kepada masalah sebenar, keperluan sebenar kepada negeri Kedah ini ialah sektor pertanian padi yang merupakan jelapang makanan negara, berbanding dengan Sanusi yang hanya fikir soal KXP, yang bukan saya tak katakan tak perlu, tetapi dia mungkin 10 ataupun 20 tahun lagi. Tetapi realistiknya hari ini ialah permakanan. Untuk rakyat Kedah yang mengundi di Kedah, keluar beramai-ramai mengundi pada 12 Ogos, keluar awal lebih baik. Untuk rakyat Kedah yang berada di luar, baliklah ke Kedah untuk membuat pilihan. Kerajaan negeri ini bergantung kepada keputusan yang anda buat. Saya harap prestasi yang telah kita persembahkan 3 tahun ini telah memuaskan hati. Kita ada banyak lagi rancangan akan dijayakan lepas pada 12 Ogos. Saya harap mendapat sokongan dan dukungan tuan-tuan semua untuk membina semula The Greater Kedah. Kedah ini khususnya di seluruh Malaysia, khususnya kepada pengundi-pengundi di Dun Alor Mengkudu. Saya bukan asing bagi Dun Alor Mengkudu. Kali pertama saya menjadi ahli parlimen pada tahun 1999, Alor Mengkudu ini adalah sebahagian daripada Parlimen Pokok Sena. Pada waktu itu nama dia Tanjung Seri. Tanjung Seri, Dun Tanjung Seri. Jadi saya telah memberikan khidmat selama sepenggal sehingga tahun 2004. Selepas 2004 itu berlaku persempadanan baru, maka Tanjung Seri itu ditukar namanya kepada Alor Mengkudu dan dimasukkan dalam Parlimen Alor Stang. Jadi saya tahu tentang selok-belok latar belakang Dun Alor Mengkudu, kerana itulah khidmat yang pernah saya berikan kepada masyarakat dan penduduk-penduduk di Dun Alor Mengkudu. Dan saya mengharapkan bahawa dukungan dan sokongan untuk Alor Mengkudu menyumbang satu kerusi bagi pembentukan Kerajaan Kedah Madani, Kerajaan Perpaduan Kedah Madani pada 12 hari bulan nanti ini, insya-Allah. Dan kita akan membawa sesuatu yang terbaik untuk masyarakat seperti mana yang telah pun kita nyatakan dalam manifesto kita. Kita akan dalam usaha untuk menoktahkan kemiskinan, untuk mereka mendapat bantuan beli barangan dapur, memastikan dapur rumah mereka berasap, iaitu sebanyak 300 kepada suri rumah, bukan kepada suami mereka, kerana takut nanti suami mereka membeli rokok. Tapi yang kita hanya benarkan membeli barangan dapur untuk pastikan dapur mereka berasap. Di samping kita akan membimbing mereka keluar daripada kemiskinan tersebut, insya-Allah. Baik, okey. Datuk siap bagi manifesto. Okey. Komplit manifesto banyak. Ya.